Masa aku kecil dulu, aku tak fikir pun nak pergi ke Perlis sebab aku rasa Perlis ni jauh dan macam tak ada apa-apa pun dekat satu negeri yang kecil ni. Tetapi sebaliknya bila aku datang melawat Perlis, terbukti memang salah tanggapan aku terhadap Perlis. Jadi untuk hampa semua, aku ucapkan selamat datang ke Perlis Indera Kayangan. Disebabkan Perlis ni adalah satu negeri yang jauh, aku memilih untuk menaiki KTM komuter untuk ke sana. Boleh je kalau nak naik ETS, tapi aku rasa RM19 untuk tiket satu hala dari Ipoh ke Arau memang berbaloi. Cumanya dari stesen Ipoh, korang perlu bertransit di stesen Bukit Mentajam untuk ke Arau. Tak seperti KTM yang di sebelah selatan, KTM laluan Ipoh ke Padang Besar ni lebih klasik sikit lah sebab dia menggunakan model coach yang lebih lama. Kalau korang lebih prefer train komuter yang lebih baru, korang boleh bertransit di Butterworth selain daripada Bukit Mentajam. Okay, so we have reached the Arau Station. Selepas 3 jam perjalanan sampai saja di stesen Arau, aku rasa lapar gila. Jadi prioriti untuk pagi ini adalah untuk mencari makanan dahulu. Pagi ni aku disambut oleh kawan aku yang study dekat Perlis. Guys, this is Waiz, friend of mine. So, ini Waiz dan kat belakang tu Firdaus. Sebenarnya dua ketul ni memang belajar kat Perlis pun. Cumanya kenapalah aku kena dengar lagu dangdut awal-awal pagi ni Waiz. Sedap lah, yang penting ada kuih-kuih Perlis. Bila datang ke negeri orang, aku sentiasa akan cari makanan tradisional yang khas dekat negeri itu. Jadi kami semua ke Arau Kopi untuk menikmati juadah sarapan pagi seperti orang tempatan. Pada pagi itu aku menikmati pek nga bersama dengan gulai ayam. They don't call it as curry here for some reason. Tapi pek nga ni sebenarnya macam lempeng lah untuk kita yang dekat sebelah selatan ni. Jadi sekarang sebelum ke mana-mana aku nak check in dulu sebab nak simpan barang. Takkanlah nak bawa barang berjalan kan. Hotel yang aku book ni memang selesa dan harganya cukuplah berpatutan bagi penginapan sementara aku di Perlis ini. Selepas aku dah dihantar ke hotel, aku dijemput oleh rakan aku Farah dan Madiha pula untuk ke Kampung Y. Kampung Y dikenali dengan jambatannya yang melintasi satu terusan air berlatar belakangkan dengan gunung-gunung batu kapur yang cantik. Di tepi-tepi terusan ni sebenarnya korang boleh camping dan berpiknik. Tapi disebabkan aku naik train, aku rasa macam banyak sangat benda aku nak bawa. Sepatutnya dekat sini juga korang boleh berkayak tau. Tapi cuma masa aku pergi tu kayak tu tutup. Jadinya aku hanya sempat bergambar je dekat sini. Sebelum kita explore Perlis dengan lebih mendalam, alangkah baiknya kalau kita tengok Perlis daripada sudut yang lebih tinggi. Dan salah satu tempat yang kita boleh lakukan sedemikian adalah di Wang Kelian Viewpoint. Untuk naik ke viewpoint ni, korang kena bayar entrance fee sebanyak RM2 dan korang kena hike sikit lah. Dan aku rasa korang pun tahu, Perlis ini adalah salah satu negeri yang terpanas di Malaysia. Jadi kalau korang nak datang dekat tempat-tempat yang terbuka macam ni, datanglah awal pagi sedikit dan janganlah datang dekat dengan pukul 9. Sebabnya pukul 9 di negeri Perlis ni dah seumpama pukul 12 di negeri-negeri lain. Muncullah time aku pergi tu, ada kedai air yang tengah buka, bolehlah sejukkan badan sedikit. Sampai saja di penghujung viewpoint ni, korang akan tergamak untuk melihat panorama Perlis yang cantik dihiasi gunung batu kapur dan juga tanah pamah yang luas. Tak sabar untuk aku tengok apa yang Perlis boleh tawarkan. Bercakap tentang batu kapur, Perlis terkenal dengan satu gua batu kapur yang dikenali sebagai Gua Kelam. Sinonim dengan namanya, mula-mula aku ingat Gua Kelam ni kelam je. Tapi terbukti tanggapan aku salah selama ni. Rupanya, permukaan gua di dalam ini disinari dengan pelbagai lampu berwarna-warni. Pemandangan kat dalam ni memang sangat cantik sebab korang boleh nampak stalactite, gua pools dan juga floor stones yang merupakan antara formasi yang terdapat di dalam Gua Kelam. Menurut sejarah, Gua Kelam pernah menjadi satu laluan untuk ke Kampung Wang Kelian. Jadi tak hairanlah ada satu pembukaan di penghujung gua ini.
Keluar sahaja daripada Gua Kelam, kita akan jumpa satu secret garden dekat belakang. Oh, air dia sejuk. You need to test the water. Farah testing the water again. Selain daripada air sungai yang sejuk, korang juga boleh berteduh di bawah pokok-pokok yang besar dan pelbagai dekat sini. Selepas kita dah keluar daripada Gua Kelam, kita akan di-greeted dengan satu garden yang sangat cantik. Di kat belakang saya ni ada pelbagai bunga-bunga lah kalau kurang yang dihiaskan oleh pihak Gua Kelam. Tanpa disangka, aku juga sempat jumpa satu burung yang dinamakan sebagai common blackbird. Semasa berada kat sini, aku rasa macam aku dekat dalam hutan fairy tale je. Sebab dia punya landscape tu kan. Okay. Setelah seronok menikmati pemandangan di Gua Kelam, kita orang pun dah mula rasa lapar. Jadi kami semua ke satu restoran yang aku rasa restoran yang paling sedap aku pernah pergi. Restoran Suri merupakan satu restoran yang menyajikan masakan Melayu dengan variety yang tak terhingga. Korang akan rambam mata untuk memilih lauk yang ada dekat sini. Yang paling aku suka, stesen ulam dia memang banyak gila jenis ulam-ulam yang korang boleh try. Jadi tak adalah alasan untuk tak makan makanan yang seimbang sewaktu travel. Walaupun kami mengambil lauk yang banyak dan makan untuk 4 orang, harga yang ditawarkan sangatlah berpatutan dengan masakan yang enak. Sebelum ke destinasi seterusnya, kami singgah di sebuah masjid yang dinamakan sebagai Masjid Tuanku Syed Faizuddin. Dengan kubah yang diinspirasikan oleh seni bina di Moscow dan juga seni ukiran yang sangat ekskuisite, masjid ini sangat selesa untuk para musafir untuk bersolat semasa dalam perjalanan mereka. Di sebelah petang pula, kami ke Simpang 4 untuk menyejukkan badan di dalam ladang nipah. Eating the local kittens. Kita kami consider this as kitten. Restoran Nipah Klasik adalah satu restoran yang terletak di dalam ladang nipah. Tak dinafikan, suasana kat dalam ni memang sejuk. Ada kucing yang kena kidnap. Selain daripada pokok nipah, dekat sini juga banyak pokok alocasia dan juga pokok-pokok epiphyte. Bahkan ada juga replika perigi yang terletak dekat dalam ni. Dah habis explore satu tempat tu, barulah rasa nak tengok menu makan. Petang tu kami tak makan banyak pun, just semata nak menikmati air nira. Atau kepada korang yang tak tahu, air nira ni adalah jus daripada pokok nipah. Tapi bukan buah dia. Air nira ni sebenarnya diambil daripada tangkai buah nipah. Kami juga try pepes ataupun dia macam otak-otak, cuma dia berbuat daripada ayam je. Dan bila makan kat sini, aku rasa memang tenang gila sebab dapat menikmati view yang sangat cantik. That's right, like Farah selepas makan kita boleh exercise dengan naik boat ni kan. Kita jalan dekat dalam air nanti kot. Okay, let's go. Since air nira tadi tu memang agak manis, aku rasa macam bersalah pula kalau aku biar semua gula tu dekat dalam badan. Jadi kita orang decide untuk menaiki paddle boat. Walaupun susah untuk aku record dan mendayung paddle boat ni, tapi bagi aku ini adalah satu pengalaman yang unik untuk menaiki boat di dalam ladang nipah. Cuma korang kena pandai kontrol lah boat tu sebab ni lah yang boleh terjadi kalau korang tak pandai kontrol. Tiba-tiba aku rasa macam aku kat dalam hutan hujan tropika je. Tapi realitinya, aku hanya berada di dalam ladang nipah. Menjelang maghrib, kami singgah ke Masjid Al-Husain di Kuala Perlis. Pada asalnya, kami ingat nak tengok sunset, tapi cuaca macam tak mengizinkan. Sebaliknya, aku melihat keindahan yang terdapat dalam Masjid Al-Husain ini. Aku sangat tertarik dengan 5 rukun Islam yang tertulis dengan 5 bahasa yang berbeza, disertakan dengan kiblat yang menghadap lautan yang luas dan juga tulisan-tulisan Al-Quran yang mengelilingi masjid ini. Walaupun aku tak dapat melihat sunset pada petang itu,
tapi aku dapat menyaksikan fenomena pembentukan awan yang sangat mengagumkan. Selesai saja solat jamaah dan kasar, kami ke Kuala Malau untuk mencari makan malam. Di sini kami menikmati juadah, masakan seafood yang dimasak fresh dari dapur. Menjelang pagi keesokan hari, kami berpatah balik pada zaman silam untuk menikmati sarapan pagi di Ngulang Kopitiam. Bagiku, Kopitiam ini sangat unik daripada segi presentasi temanya yang berunsurkan ala zaman dulu-dulu. Bukan sahaja dari segi perhiasan tetapi menunya juga. Bagi aku, ia merupakan satu pengalaman yang sangat unik untuk menikmati juadah sarapan pagi klasik yang tak lapuk dak zaman. Bercakap tentang tak lapuk dak zaman, satu warisan yang ditinggal oleh nenek moyang kita boleh dirasai hanya 3 minit saja daripada Ngulang Kopitiam. Sekarang kita berada di Batik Indrawasih. Itu satu tarikan yang membenarkan pelanggannya untuk merasai kaedah mencanting batik. Macam mana proses hasilnya tarisan batik ni. Lepas tu saya bertunjuk macam mana nak warna. Dekat sini kita didedahkan dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk mencanting batik dan juga kaedah dan juga teknik yang diperlukan. Memang warna khas batik saja boleh guna dekat atas ni. Okey, saya masuk air kosong ni dekat bahagian tengah ni untuk dapatkan dia punya tone lah. Macam tu. Perlahan-lahan. Okey, bila kering nanti dia akan jadi macam ni lah. Untuk gabungan dua warna, saya letak kat sini warna pink. And then saya mixkan dengan warna kuning. Lepas tu saya letak air kosong dekat bahagian kuning juga. Macam tu. So bila kering nanti dia akan jadi macam ni lah. Setelah dah belajar semua teori dan teknik yang diperlukan untuk mencanting batik, kita dibenarkan untuk try secara praktikal. Jadi Satu ni one is done. Lepas tu boleh pilih dengan Dah lalang tu, kami beli jelas satu kanvas untuk dicanting bersama sebagai satu tanda kenangan sewaktu lawatan dekat sini. punya tebal. Walaupun kami kongsi kanvas dengan 3 minda yang berbeza, secara keseluruhan aku rasa aku amat berbangga lah dengan apa yang kami telah canting. Apabila jam dah sampai ke jam 10, selalunya pelis akan terasa panasnya. Jadi kami ke Kopi Cafe untuk menyejukkan badan di dalam sebuah gua. Walaupun tak sebesar Gua Kelam, tetapi gua yang terletak di Bukit Tau ini masih seronok untuk diterokai. Sebabnya, tak seperti kafe gua yang lain, Kopi Cafe masih mengekalkan lantai semula jadi gua untuk memelihara keaslian gua itu. Sementara menunggu cuaca untuk menjadi lebih sejuk sambil meminum kopi, korang boleh menikmati ketenangan sewaktu berada dekat sini. Setelah matahari dah turun, korang boleh ke Tasik Melati. Di Tasik Melati, korang boleh merasai seakan-akan berada di negara China kerana pelantar yang berada di atas tasik ini berunsurkan ciri-ciri seni bina masyarakat China. Walau bagaimanapun dekat sini tak berapa banyak aktiviti yang boleh dibuat kecuali untuk ambil angin dan rehat-rehat saja. Tapi yang pasti, tempat seterusnya yang kita akan pergi pasti akan ada aktiviti menarik untuk dibuat. Navigasi ke tempat seterusnya memang payah sedikit sebab jalannya agak sempit. Tapi semuanya akan jadi berbaloi apabila korang sampai ke sini. Siapa sangka di antara dua bukit ini terdapat satu ladang kambing yang menawarkan suasana seakan-akan di New Zealand. Korang bebas untuk membelai semua kambing yang ada kat sini ataupun korang boleh melihat telatah kambing-kambing yang kadang-kadang melucukan. Selain itu, korang juga boleh bermain dengan buayan dan tengok lebih banyak kambing. Is Farah taming a goat? Which seems to be unsuccessful. This guy is well camouflaged. Selain daripada kambing, dekat sini juga ada pelbagai jenis haiwan lain yang pasti akan menghiburkan hati anda. Hi. Don't run away. Yang pasti, jangan terlepas peluang untuk merakamkan kenangan semasa berada di mercu tanda yang paling ikonik di negeri Perlis, iaitu Bukit Cabak. Selepas mengunjungi Bukit Cabang, pada petang itu kami melewati Tasik Timur Tasoh.
Tasik Timah Tasuh adalah sebuah empangan yang dibina untuk menampung keperluan air untuk pertanian di kawasan utara. Walaupun Tasik Timah Tasuh ini adalah satu empangan, namun ia tetap menjadi satu tarikan ekopelancongan disebabkan aktiviti rekreasi yang membangun dekat kawasan ini. Pada asalnya, Tasik Timah Tasuh merupakan satu titik pertemuan bagi Sungai Timah dan juga Sungai Tasuh. Sejak pembinaan empangan ini, tempat ini kini dipanggil sebagai Tasik Timah Tasuh. Disebabkan keluasan tasik ini sangat besar, ianya memberikan ilusi bahawa kita berada di tepi pantai. Ditambah pula dengan pokok-pokok kelapa yang ditanam di tepi tebing tasik ini. Di sebalik kecantikan tasik ini, ada satu cerita sedih yang berlaku semasa pembinaannya. Sebelum wujudnya empangan Timah Tasuh, di dasarnya ada sebuah kampung yang bernama Kampung Sahabat. Landscape di sekitar Kampung Sahabat ini masih lagi tidak disentuh dengan apa-apa pembinaan, dan aku harap ianya akan kekal begitu. Sebabnya, aku dah mula risau kerana ada beberapa jentolak yang dah mula membina jalan ke arah Kampung Sahabat ini. Walaupun telah ditenggelamkan selama 30 tahun yang lalu, jalan lama peninggalan Kampung Sahabat masih lagi boleh dilihat sewaktu musim kemarau. Turut yang berlaku pada musim kemarau adalah kawasan cetek yang pernah ditenggelami oleh air kini boleh diakses dengan berjalan kaki sahaja. Kalau korang menyewa bot, korang juga boleh dapat merasai pengalaman untuk berada di salah satu pulau yang terhasil daripada pengeringan tasik ini. Semasa korang berada di pulau itu, korang boleh menikmati pemandangan berlatar belakangkan Bukit Manik yang seakan-akan Pulau Isla Nublar di dalam filem Jurassic Park. Bila datang ke Tasik Timah Tasuh, memang tak sahlah kalau korang tak berkayak dekat sini. Tapi alangkah malangnya, cuaca tak berapa elok, jadi kami hanya berkayak sekejap je. Walau bagaimanapun, kami masih sempat untuk melihat sanctuary ikan yang terdapat dekat sini. Selain itu, korang juga boleh naiki bot untuk tengok bunga-bunga berwarna kuning dekat tengah tasik. Wait, you said you rode this boat I rode the second boat on that and then with those chairs? Yeah. Are you serious? seriously. Dia bawa tadi macam patung ke apa dah. That looks pretty safe to be honest, guys. Tapi hari pun dah nak hujan kan, jadi tak boleh lah. Nak main buat family day untuk hari kalau banyak orang. Dekat sanctuary ikan ni juga ada satu kambing biri-biri dan juga seekor arnab yang duduk dalam sekandang. Aku pun tak tahu kenapa. Keesokan harinya, kami mulakan hari dengan makan pagi di sawah padi. Destinasi pagi ini adalah Warung Chak, iaitu sebuah gerai yang terletak di tepi kaki bukit yang dikelilingi oleh sawah padi. Bukan sahaja setakat korang boleh merasai makanan sedap dan juga kuih-muih tradisional. Sarapan pagi di Warung Chak ditemani dengan pemandangan yang indah dan suasana yang dingin. Sememangnya satu kaedah yang baik untuk memulakan hari ini. Selepas dah makan pagi, kita orang nak membeli belah di Padang Besar. Di Padang Besar ada satu arcade niaga yang dipenuhi dengan pelbagai vendor yang menjual pelbagai barang. Kat sini korang boleh jumpa snack, jajan-jajan dan juga beberapa produk yang datangnya daripada Thailand. Sebab Padang Besar ni memang tepi Thailand je dia punya border. Kepada siapa yang mencari, snack-snack nostalgia yang ada pada zaman dulu pun masih lagi dijual di Padang Besar ini. Selain daripada snack dan juga makanan, di sini juga ada batik dan juga baju-baju. Dan kepada mereka yang bergelai beberapa tu, pening sikit lah sebab mainan pun ada. Kalau korang berasa lapar, jangan risau sebab kat sini jualan makanan pun ada. Satu restoran yang kami nampak kat sini ada jual udang galah dan juga ayam panggang. Rasanya ada je lagi kedai-kedai lain kat luar, cuma malas nak cari sebab panas. Dah alang-alang dekat sana, kami makan tengah hari dengan perkena pulut mangga, susu Meiji dan satu makanan baru yang aku nak try. Thai. Okay. Tak tahu nak kata dia rasa ni dia more herbal and more
kawasan dah. Asalnya dia tak balik. Bila dah habis shopping dekat Padang Besar, sekarang kami berada di Chuping, iaitu mukim yang paling panas di Perlis. So dekat sini kau boleh nampak lah. Bukit Cabang tu memang nampak sinik gila dengan jalan yang luas dan pemandangan yang sangat indah. Tujuan kami datang ke Chuping ini adalah untuk ke Ladang Kenaf. Setakat ni aku datang ke Ladang Kenaf tak perlu bayar apa-apa, korang just masuk free je untuk menikmati satu pemandangan yang jarang dilihat di negara kita. Ladang Kenaf ni sebenarnya adalah satu ladang komersial untuk menghasilkan produk mesra alam, dan setakat ni dia masih baru lagi lah dekat Malaysia ni. Kalau korang tengok betul-betul, pokok kenaf ni hampir sama macam rupa pokok bunga raya, sebab kedua-dua spesies ini datangnya daripada keluarga Malvaceae. Kalau korang nampak benda-benda akan nampak lah macam bunga raya kan? Mengikut daripada sumber-sumber tertentu, Januari selalunya mereka akan tuai segala kenaf yang ada kat ladang ni. Tapi jangan risau, sebab kalau tak ada kenaf pun pemandangan kat sini memang sangat cantik. Kalau korang tanya aku, pemandangan kat sini dia serupa macam padang rumput di Mongolia ataupun tanah pertanian yang berada di negara Eropah. Bagi aku jauh lebih baiklah daripada melihat pokok kelapa sawit dan juga padi je memanjang. Sementara masih lagi ada kat Chuping ni, ada satu tempat lagi yang aku nak pergi sebelum aku balik ke Ipoh. Tempat terakhir adalah di Superfruits Valley. Superfruits Valley adalah satu ladang buah yang menanam buah-buahan yang tinggi nilai nutrisinya. Tapi di antara buah yang mendapat perhatian di ladang ini adalah buah kek, iaitu sebuah buah yang padat dengan nutrisi, dan juga buah tin yang segar. Sementara di ladang ini, aku sangat recommend korang untuk beli buah tin segar sebab rasanya jauh lebih sedap daripada buah tin yang dikeringkan. Cukuplah untuk diberikan sebagai buah tangan kepada ibu bapa di rumah. Dan kini tibalah masanya untuk aku beransur pulang dengan mengucapkan selamat tinggal Bye Madia. dan tidur dengan lena di dalam kereta api.